Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan nak dengar tak pengalaman saya, pengalaman peribadi saya pertama kali berjumpa dengan seseorang yang dituduh sebagai Wahabi. Okey, baik. Ini kisah benar, lebih kurang pada tahun 93 ataupun 94. Ketika itu, kalau tahun 94, umur saya baru lagi 23 tahun. Ketika itu saya bertugas sebagai seorang juruterbang dengan Malaysia Airlines dan kakak saya, beliau belajar di London, United Kingdom ya. So pada satu kali itu saya pergi ke London untuk melawat beliau. Dan di apartmen yang beliau duduk itu, pada satu hari itu saya ada berada di sana selama kira-kira 3-4 hari, sekejap saja. Jadi pada satu hari itu beliau menceritakan bahawa di tingkat atas, sekian-sekian tingkat, ada satu majlis ilmu, ada satu usrah yang dalam bahasa Inggeris, dan kakak saya kata, jemputlah dengar, pergilah dengar. Okey, jadi saya pun okeylah, give it a try lah, something new kan, lagipun apa nak buat di sana. Maka saya pun pergi mendengar. Okey, yang mengucapnya itu, yang mengajarnya itu ialah seorang yang saya difahamkan seorang pelajar daripada Malaysia juga yang telah habis belajar, tetapi beliau meminati jurusan agama, mendalami jurusan agama dan mengajar, dan telah mula pun mengajar jurusan agama. Jadi beliau ni orang Malaysia yang sudah agak lama berada di London ya. Jadi beliau ketika itu membaca, mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Okey. Dan saya ingat lagi ketika itu beliau sedang membicarakan hadis-hadis, sedang membacakan hadis-hadis berkaitan larangan gambar, larangan menyimpan gambar di rumah, larangan menyimpan patung di rumah, pengecualian bagi patung yang menjadi mainan anak-anak perempuan yang kecil. Okey. Saya mendengar dan ia sesuatu yang menarik sebab seingat-ingat saya pertama kali saya mendengar seseorang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW secara penuh satu-satu. Sebab sebelum itu, saya biasa juga mendengar kuliah-kuliah di masjid berdekatan dengan rumah di Malaysia ni lah. Lazimnya cerita saja. Tapi yang ini ni berbeza. Jadi saya pun macam tertarik juga. Okey? Dan ada juga perkara-perkara baru yang saya belajar, macam sebagai contoh ya, kita dilarang menyimpan patung di rumah. Ramai yang menganggap, mana ada patung? Kita ni bukannya sembah berhala. Okey? Sebenarnya ada patung-patung yang mungkin kita menang trofi pertandingan bola zaman sekolah dulu ke, ada pemain bola yang bergaya di situ, itu patung juga tu. Ataupun orang yang main golf ke kan, dengan itu patung juga tu. Jadi tanpa kita sangka sebenarnya ada patung di rumah yang berupa piala-piala. Okey, demikian juga dengan gambar. Biasa kita kan tayang gambar family, gambar apa di rumah apa semua tu. Dan beliau menerangkan daripada hadis dalam Sahih Muslim itu bahawa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar. Okey, tak kisah gambar tu separuh ke, gambar tu macam mana ke, asalkan malaikat dapat kenal itu makhluk, malaikat tidak akan masuk. Jadi sesuatu yang baru juga. Okey, dan pengecualian ialah anak perempuan yang kecil boleh bermain dengan patung-patung mainan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ada juga patung mainan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang ataupun membuangnya ya. Ini kanak-kanak ya, kalau yang dah dewasa tu, dah besar tu, umur dah 20-30 tahun masih dengan teddy bear apa semua tu, sesuatu yang patut diperhatikan. Baik. So, majlis ilmu tu okey, something new, interesting, bagus. Kemudian masuk sesi soal jawab. Bila dalam sesi soal jawab itu, ada orang yang bertanya, beliau jawab, tanya, beliau jawab. Dan yang hadir itu ramai juga student yang daripada Malaysia yang bertanya perkara-perkara yang biasa di Malaysia. Saya tak ingat secara perinci soalan. Dan beliau menjawab. Dan sebahagian daripada jawapan itu berbeza dengan apa yang kita biasa tahu di Malaysia, apa yang kita biasa diajarkan di Malaysia. Dan sesi soal jawab itu tidaklah terhad dalam isu gambar dan patung saja, tetapi meliputi pelbagai topik yang lain. Dan jika saya pada mulanya tadi tertarik apabila beliau membacakan hadis-hadis daripada Sahih Muslim dan mensyarahkannya, sekarang bila sesi soal jawab saya dah mula
ni lain macam ni. Asyik salah je ulama'-ulama'. Asyik salah je ulama'-ulama' di Malaysia ni. Asyik tak betul je ustaz-ustaz di Malaysia ni. Maka itu impresi saya, itu first impression yang saya dapat daripada sesi soal jawab tersebut, dan sejujurnya saya tidak berpuas hati. Mana boleh salah? Engkau ni bukannya orang belajar agama pun. Kan dulu belajar, saya tak tahu dia belajar bidang apa dulu, baru je minat bidang agama ni kan. Tiba-tiba nak kata yang di Malaysia ni salah. Yang Malaysia ni pun ustaz-ustaz yang jauh lagi senior. Dia tu kira muda lagi tu. Saya time tu lagi muda lah. Kan macam, dan jadi sesi soal jawab tu saya tak puas hati. Sesi mula-mula ketika dia menjelaskan hadis-hadis Sahih Muslim, saya okey. Sesi soal jawab saya tak okey. Dah habis tu saya turun balik ke apartmen kakak saya di bawah. Saya pun cerita, apa pergi recommend orang tu. Dia ni ustaz-ustaz kat Malaysia semua salah. Dia je betul. Mana boleh pakai macam ni? Okey, pada zaman itu, tahun 94 lebih kurang, belum ada ataupun belum masyhur lagi tuduhan Wahabi. Atau mungkin ada, saya tak tahu. Sebab zaman itu, internet tak ada. Kalau ada pun sangat slow. Okey, media sosial tak ada. Jadi information kalau ada pun tidak cepat tersebar, tidak mudah viral. Jadi kalau pun ada tuduhan Wahabi, saya tidak tahu tentangnya. Okay? Saya tidak tahu tentangnya. Baik. Jadi saya tidak tahu ketika itu orang yang sebegini dituduh Wahabi. Tapi saya secara jujurnya pada saat itu tak puas hati. Okay, cakap kat kakak saya ni, apa pergi recommend orang macam ni ajar semua benda salah. Macam lah ustaz-ustaz kat Malaysia ni tak pandai. Macam lah ulama'-ulama' ni tak tahu. Semua yang dia cerita ada je tak kena. Kan? Tetapi sejujurnya, deep down inside, macam betul juga dia cerita tu. Sebab bila dia jawab dan dia kata apa yang biasa diamalkan di Malaysia tu salah, dia bagi dalil, bagi hujah, dan dia nukil juga perkataan para ulama' dengan tajuk kitabnya, dengan nama orangnya, which pada ketika itu saya tak kenal sangat lah. Macam betul juga, tapi takkanlah yang dekat Malaysia ni tak tahu. Takkanlah yang kita dah buat selama ni salah. Itu first impression saya ya. Dan benda ni terkesan sampailah 3-4 hari di London. Saya balik. Ketika ni saya pergi sebagai penumpang, balik pun sebagai penumpang. Sebab pada zaman 93-94, saya pilot yang bawa penerbangan domestik. Boeing 737 ya. Balik rumah pun saya cerita pada mak saya. Ketika mak saya masih ada. Dan saya ceritakan, apalah ada orang kat sana tu, dia cerita, kita ni kat sini salah, macamlah dia tu pandai sangat. Okay? Sebiji-sebiji sebagaimana yang biasa dilontarkan ataupun dikritik oleh orang-orang di Malaysia sekarang ini, yang takkanlah para ulama' tak tahu, takkanlah para ustaz tak tahu, orang yang kau belajar tu bukanlah pun dalam jurusan agama asalnya, bukanlah dia ni daripada kecil belajar agama, seperti biasa kan. Jadi dengan kakak saya pun saya kata, apalah orang ni, balik rumah dengan mak saya pun saya cerita benda yang sama. Berarti saya tak puas hati. Tapi sekali lagi, deep down inside, macam betul juga dia cerita tu. Tapi ketika itu saya pun biasa-biasa, belum ada rujukan nak confirm balik apa yang dia cerita. Jadi saya pada saat itu memang menolak. Tapi macam ada 10% dalam diri saya ni macam KIV. Apa-apa simpan tepi dulu. Dan Alhamdulillah, as time goes on, saya mengkaji, dengar kuliah, mengkaji apa semua. Makin lama, apa yang dia cerita tu sebenarnya betul. Yang apa yang dia ajar di Malaysia tu salah, dan apa yang dia ceritakan tu sebenarnya betul. Okay, but it takes a long time. Bukan masa, sebab zaman dulu, kita nak cari information, internet tak ada. Kita nak cari information, nak cari pun dulu, zaman dulu nak cari buku agama, kita pergi ke Jalan Masjid India. Okay, kalau duduk di Kuala Lumpur ni, kita pergi ke Jalan Masjid India kan. Pergi cari kitab, pergi cari buku apa semua. Ketika tu saya bahasa Arab pun tak tahu, jadi saya cari sumber terjemahan, sendiri membuat carian, sendiri membuat pengkajian. Jadi lama-lama baru saya temui bahawa apa yang dia cerita tu betul. Minta maaf, saya tak ingat apa sebenarnya topik dalam sesi soal jawab yang mula-mula saya tak setuju, yang kemudian setuju. Tapi saya nak cerita di sini ialah saya sendiri pada awalnya dulu, walaupun saya tidak tahu yang sedemikian itu dituduh sebagai Wahabi, saya sendiri pun menolak. Saya sendiri pun reject. Takkanlah ulama'-ulama' di Malaysia ni tak tahu. Takkanlah ustaz-ustaz, imam masjid. Saya dulu duduk bangsa. Okay?
di masjid yang berdekatan rumah saya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq dekat Bangsar tu kan. Yang boleh dikatakan setiap hari ada kuliah maghrib, setiap Sabtu Ahad ada kuliah subuh, kadang-kadang pun ada kuliah Zuhur untuk orang di pejabat bukan. Yang saya pun selalu hadir. Takkanlah banyak-banyak ustaz tu salah. Takkanlah kalau ustaz yang dijemput tak datang, imam yang akan ganti untuk mengajar. Takkanlah imam masjid pun tak tahu kan. Jadi saya pun sedemikian juga. Sampailah akhirnya saya tak mahu berduduk diam saja, saya terus mengkaji. Dan akhirnya saya seperti apa yang saya ada sekarang ni lah. Jadi yang saya nak cerita ni, saya sendiri pun dahulu menentang. Saya sendiri dulu pun tak puas hati. Cuma ketika itu saya tidak tahu itu yang dimasukkan sebagai Wahabi ataupun dituduh sebagai Wahabi. Dan cuma Alhamdulillah saya tidak berhenti di situ saja. Walaupun most of myself, kebanyakan daripada diri saya reject benda itu. Tapi ada sebahagian tu saya simpan, saya KIV, simpan tepi dulu. Macam betul juga dia cerita. Yang duk cerita dekat masjid yang di Malaysia ni biasanya ulama kata, jumhur kata, mazhab Syafi'i kata. Mazhab Syafi'i siapa tu ya? Apa dalilnya ya? Apa hujahnya ya? Tak pula disebut. Kan sebab di Malaysia cara mengajar agama ni sangat simplistik. Sampai kita pun betul ke dia ajar macam tu? Betul ke? Jadi saya pun dulu sedemikian dan sekarang saya dapat tahu bahawa bukan semua yang diajar di Malaysia ni salah dan bukan semua yang diajar di Malaysia ini betul. Maka hendaklah mengkaji dan saya pun sekarang dituduh sebagai Wahabi kerana menerangkan apa yang hak dan membezakan dengan apa yang merupakan sunnah kebiasaan masyarakat kita. Sebab itu bila saya menerangkan, saya berbicara tentang agama melalui saluran YouTube saya ataupun melalui buku-buku saya. Ada yang membantah, ada yang mengkritik, ada yang menolak, ada yang berkata, alah, macamlah dia lagi pandai daripada ulama'-ulama', macam dia lagi pandai daripada ustaz, pergi belajarlah. Dulu saya tak kata apa, saya biar saja. Sebab saya sendiri satu masa dahulu macam tu juga. Saya sendiri satu masa dulu begitu juga. Bahkan mungkin lagi teruk. Cuma masa tu tak ada media sosial untuk saya pun type dan attack apa begitu. Ya. Dan sebagaimana saya juga perlahan-lahan berubah, saya juga berharap mendoakan mereka yang juga mengkritik, menolak pandangan saya ini dengan alasan-alasan yang tidak ilmiah. Kalau tolak secara ilmiah tak apa, bagus. Menolak dengan alasan-alasan yang tidak ilmiah. Pilot bawa kat terbang je lah. Tak payah nak bincang agama sebagai contoh kan. Ini berguru berapa lama, berguru dengan siapa. Mereka sendiri tak ada dalil dan hujah untuk menolak. Mereka menolak dengan alasan-alasan yang tak pandang lah kiranya ya. Jadi moga-moga dengan pengalaman saya ini di kalangan para penonton, jika ada yang sedang melalui fasa yang sama, okey, teruslah mengkaji dan anda akan temui apa yang saya, kalau bukan saya pun, apa ustaz-ustaz lain yang dituduh sebagai Wahabi itu cakap. Bila anda kaji-kaji, anda sendiri akan temui ustaz-ustaz yang dituduh sebagai Wahabi itu, mereka sebenarnya bercakap tentang perkara yang benar. Okey, perkara yang benar. Ustaz-ustaz yang pecinta sunnah, ustaz yang geng hadis sahih, ustaz yang orang tak suka tuduhnya Wahabi tu banyak kan. Dr. Mazhar ke, Dr. Rozaimi ke, Dr. Kamilin ke, Dr. Abu Anas ke. Banyak lagi ya. Ustaz Badrul di Kota Baru ke, Ustaz Adli Said ke, Ustaz Dr. Salma Ali ke, dan macam-macam lagi ya. Okay. Pay attention dan anda kaji apa yang mereka cakap tu betul atau tidak, meskipun ia berbeza dengan yang lazim di Malaysia ini. Baik, jadi itu sedikit yang saya ingin kongsikan tentang pengalaman saya dahulu. Pertama kali berjumpa dengan orang yang ketika itu saya tidak tahu itulah yang dituduh sebagai Wahabi, tapi saya pun sendiri dulu reject, tak setuju juga. Cuma saya tidak reject 100%. Saya tak setuju, reject sebab first time dengar kan. Pengalaman pertama, memang terkejut lah. Tapi dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, terus mengkaji, saya temui apa yang asalnya saya tolak dulu, itulah sebenarnya yang benar. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.